Bab elok berbuka, elok tidak berpuasa untuk orang yang mengerjakan haji di Arafah pada hari Arafah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Fadl bintil Harith bahawa orang-orang berselisih pendapat di hadapannya pada hari Arafah berkenaan dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian dari mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Sebahagian yang lain mengatakan dia tidak berpuasa. Saya pun menghantarkan kepadanya satu mangkuk susu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas untanya atau sedang berdiri di atas untanya di Arafah. Dia pun meminumnya. Yang satu lagi itu dengan sanad yang satu lagi itu pun begitu juga, cuma dalam waktu dia tak ada sebut wa huwa waqifun ala ba'irihi, dia sedang berdiri ataupun berada di atas untanya. Dan di situ disebutkan dalam hal ini Umair maula Ummul Fadl. Dalam yang pertama tadi Umair maula Abdullah bin Abbas. Dalam hak sanad lagi ni Ishaq bin Ibrahim ni maula Ummul Fadl. Tadi maula Abdullah bin Abbas. Itu bezanya. Dalam sanad yang satu lagi Zuhair bin Harb itu sama juga dengan hadis Ibnu Uyainah tadi. Sama juga dengan hadis Sufyan bin Uyainah. Waqala, dia kata an Umair maula Ummul Fadl juga. Lepas tu dalam sanad yang satu lagi itu Harun bin Sa'id, daripada Harun bin Sa'id itu dia mengatakan Aban Nadhr menceritakan kepadanya, ini kata Amar, bahawa Umair maula Ibnu Abbas pula. Di sini dikatakan maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar Ummul Fadl radhiyallahu anha berkata, orang-orang dari kalangan sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syak ataupun ragu tentang berpuasa pada hari Arafah. Ketika itu kami berada di Arafah biha tu, yakni bi Arafah, di Arafah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun menghantarkan kepadanya satu mangkuk susu yang berisi susu, wa huwa bi Arafah, ketika mana dia berada di Arafah, fasyaribahu, dia meminumnya. Diriwayatkan dari Quraib maula Ibni Abbas pula. Tadi Umair, ni Quraib maula Ibni Abbas radhiyallahu anhuma pula. Dari Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia berkata, innan nasa syakku, orang-orang syak tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Maimunah pun menghantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebekas susu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di mauqif, yang di tempat wukuf itu, di tempat wukuf itu. Fasyariba minhu, dan dia pun minum susu itu. Wan nas yanzuruna ilaihi, ketika itu orang-orang melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Ini bab puasa hari Ashura. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya orang-orang Quraisy selalu berpuasa Ashura di zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa hari Ashura itu. Bila dia berhijrah ke Madinah, dia masih berpuasa lagi dan memerintahkan sahabatnya supaya berpuasa. Setelah difardukan puasa bulan Ramadan, Nabi SAW pun bersabda, sesiapa yang mahu puasa, sesiapa yang mahu berpuasa pada hari Ashura itu, samahu, bolehlah dia berpuasa. Wa man syaa'a tarakahu, sesiapa yang tidak mahu berpuasa pada hari itu, boleh dia meninggalkan. Dalam isnad yang satu lagi ni, dia tidak ada sebut di awal hadis dia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, seperti mana tadi
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, ada dalam isnad ini tidak ada waktu. Dan di akhir dia wa taraka Asyura, ada tambahan begitu, wa taraka Asyura, yani man syaa'a tarakahu, yani taraka Asyura, faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu, wa lam yaj'alhu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak disebutnya sebagai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Jarir sebelum itu yang menyebutkan itu man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Waktu itu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak dijelaskan sebagai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa hari Asyura adalah suatu hari yang yusamu fil jahiliyah, yang dikerjakan puasa, yang mana orang ramai berpuasa di masa jahiliyah. Bila datang Islam, man syaa'a shamahu, sesiapa yang mahu berpuasa dia berpuasa, dan sesiapa yang tidak mahu berpuasa dia meninggalkannya. Diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh, yakni sahabat-sahabatnya, berpuasa Asyura itu sebelum difardukan puasa bulan Ramadan. Bila puasa bulan Ramadan telah difardukan, pada ketika itu sesiapa yang mahu berpuasa pada hari Asyura itu dia boleh berpuasa, dia berpuasalah. Dan sesiapa yang tidak mahu, dia tidak berpuasa. Dengan sanad yang satu lagi itu riwayat daripada Aisyah juga, katanya orang-orang Quraisy selalu mengerjakan puasa Asyura di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan puasa juga sehingga difardukan Ramadan itu, yakni puasa pada bulan Ramadan. Lepas tu dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman syaa'a falyasumhu, bukan shamahu supaya tadi, wa man syaa'a falyuftirhu, sama saja maknanya. Sesiapa yang mahu berpuasa, bolehlah dia berpuasa, dan sesiapa yang mahu untuk tidak berpuasa, bolehlah dia tidak berpuasa. Itu beza lafaz dia saja. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah mengerjakan puasa Asyura tu, hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa bersama-sama dengan orang-orang Islam sebelum difardukan puasa bulan Ramadan. Bila difardukan puasa bulan Ramadan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Asyura itu yaumun min ayyamillah, adalah suatu hari yang mengandungi peristiwa besar. Itu makna yaum min ayyamillah, suatu hari yang mempunyai peristiwa besar, suatu hari dari hari-hari yang merupakan sejarah. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu, sesiapa yang nak puasa, berpuasalah dia. Sesiapa yang tidak nak berpuasa, dia meninggalkannya. Yang satu lagi itu pun begitu juga. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa, yakni tentang puasa hari Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yauman yasumuhu ahlul jahiliyah, itu adalah suatu hari yang mana orang-orang jahiliyah berpuasa pada hari itu. Sesiapa yang mahu berpuasa dari kalangan kamu, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang tak mahu, falyada'hu, biarkan, tinggalkan. Daripada Ibnu Umar lagi, dia menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan hari Asyura, sesungguhnya ini adalah suatu hari yang mana orang-orang jahiliyah berpuasa padanya. Sesiapa yang mahu berpuasa, falyasumhu, bolehlah dia berpuasa. Sesiapa yang mahu meninggalkannya, bolehlah dia meninggalkan. Abdullah bin Umar la yasumuhu, tidak berpuasa pada hari itu, kecuali kalau hari itu berbetulan dengan hari yang sentiasa dia berpuasa. Daripada Abdullah bin Umar lagi radhiyallahu anhuma, katanya disebutkan
dekat Nabi ataupun di hadapan Nabi SAW puasa hari Ashura. Lepas tu dia sebut sesuatu lagi, sama saja lafaz dia. Kita sudah faham dah Imam Muslim ni cara dia nak membanyakkan sanad-sanad bagi hadis yang sahih itu. Walaupun lafaz dia sama, dia tak kira. Tujuannya nak ayatnya banyak cerita ni. Perkara yang sama ni bukan dari satu saluran ataupun jalur riwayat saja, tidak, tetapi banyak memberi keyakinan kepada kita. Itulah maksudnya. Satu lagi tu pun begitu juga, yaum Ashura, faqala dzaka. Tadi inna hadza yaumun, ini dzaka yaumun, itu adalah suatu hari kana yasumu ahlul jahiliyah faman syaa'a shama wa man syaa'a tarakahu. Sopalah makna dianya. Diriwayatkan dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid, katanya Al-Ash'ath bin Qais masuk menemui Abdullah. Pada ketika itu dia sedang makan tengah hari. Faqala, dia pun kata, wahai Aba Muhammad, udnu ilal ghada, marilah makan, hampirilah kepada makanan ini, yani mari dekatlah makan. Faqala, dia pun kata, bukankah hari ini hari Ashura? Qala, Abdullah berkata, adakah kamu tahu apa itu hari Ashura? Qala, kata Abdurrahman bin Yazid Ash'ath itu, wa ma huwa, apa? Dia pun kata, Abdullah pun kata, itu sesungguhnya adalah suatu hari yang mana Rasulullah SAW puasa dulu sebelum turun perintah berpuasa pada bulan Ramadan. Bila turun puasa bulan Ramadan, yang perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan, turika, ditinggalkan puasa itu. Yani puasa pada hari Ashura itu ditinggalkan. Dalam riwayat Abu Quraib disebutkan tarakahu, yakni Nabi SAW meninggalkannya. Lepas tu dalam riwayat Zuhair bin Harb ini, falamma nazala Ramadan tarakahu, dengan jelas disebutkan Nabi SAW meninggalkannya. Ini sekali lagi riwayat daripada Ash'ath bin Qais. Dia masuk untuk menemui Abdullah pada hari Ashura. Pada ketika itu Abdullah sedang makan. Dia berkata, Abdullah, yakni Abdullah ni Abdullah ibnu Umar, dia sedang makan pada ketika itu. Faqala, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, udnu, marilah dekat, fakul, makan. Dia pun kata, saya puasa. Abdullah pun kata, kunna nasumu, dulu kami pun berpuasa. Thumma turika, kemudian puasa itu ditinggalkan. Lepas tu lagi riwayat daripada tadi juga, cuma di sini disebutkan Abdullah itu ialah Abdullah ibnu Mas'ud. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan Abdullah itu ialah Abdullah ibnu Umar, sesuai dengan tadi, riwayat sebelum tadi. Dia tidak berpuasa pada hari itu, maklum. Kalau kita kata tadi Abdullah ibnu Mas'ud juga bermakna seorang, tapi kalau kita kata Ibnu Umar, bukan seorang sahabat itu yang berkata begitu. Jadi Ibnu Mas'ud sedang makan pada ketika itu pada hari Ashura. Dia berkata, wahai Aba Abdurrahman, innal yawmu Ashura, hari ini adalah hari Ashura. Faqala, qad kana yusamu qabla an yanzila. Dia pun kata, itu puasa pada hari Ashura itu dikerjakan sebelum turun puasa Ramadan. Bila telah turun puasa Ramadan, turika, ditinggalkan puasa itu. Fa in kunta muftiran fat'am. Fa in kunta muftiran fat'am. Sekiranya engkau berbuka, yakni tak puasa lagi, fat'am, makanlah. Ataupun maksudnya fa in kunta muftiran fat'am, yakni kalau engkau tak saya puasa, maksud fa in kunta muftiran, kalau engkau nak berbuka, makanlah, tak apa, maksudnya tak apa. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami berpuasa pada hari Ashura dan menggalakkan kami berpuasa, yakni pada hari Ashura itu. Wa yata'ahaduna 'indahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan
puasa Ashura itu bila sudah hampir tibanya. Bila sudah hampir tiba, bila sudah dekat dengan hari Ashura itu pun dia mengingatkan kami. Bila telah difardukan Ramadan, yakni puasa bulan Ramadan, tidak lagi dia menyuruh kami, dan tidak juga dia menegah kami, dan tidak juga dia mengingatkan kami tentang hari Ashura itu. Diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman bahawa dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berucap di Madinah, yakni pada kedatangan dia ke Madinah. Dia berucap di hadapan mereka pada hari Ashura. Dia berkata, "Di mana ulama kamu, wahai ahli Madinah? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk lihadzal yaum, untuk hari ini, hadza yaumu Ashura. Ini adalah hari Ashura." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk hari ini ataupun berkenaan dengan hari ini, yakni katanya ini adalah hari Ashura. Allah tidak memfardukan kepada kamu berpuasa hari Ashura itu, tetapi saya berpuasa. Sesiapa yang mahu dari kalangan kamu untuk berpuasa, bolehlah dia berpuasa. Dan sesiapa yang mahu tidak berpuasa, bolehlah dia tidak berpuasa. Isnad yang satu lagi pun lagu tu jugalah. Lebih kurang dah tu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Dia mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Mereka ditanya tentang puasa itu. Mereka berkata, ini adalah hari yang mana Allah telah memberi kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dalam menghadapi Fir'aun. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kerana itu kami mengerjakan puasa pada hari Ashura itu sebagai memuliakannya. Nabi SAW pun bersabda, kami lebih patut mengikut Musa dari kamu. Fa'amara bisawmihi. Maka Nabi SAW pun memerintahkan supaya berpuasa pada hari Ashura itu. Dalam riwayat satu lagi dia kata fasa'alahum an dhalik. Tadi fasu'ilu an dhalik, yakni orang-orang Yahudi itu ditanya tentang sebab mereka berpuasa pada hari itu. Dalam riwayat ini dikatakan fasa'alahum an dhalik, yakni Nabi SAW bertanya mereka tentang sebab mereka berpuasa pada hari itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Dia mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, apakah hari yang kamu berpuasa padanya ini? Mereka berkata, inilah hari besar di mana Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, pengikutnya. Maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai menyatakan kesyukuran. Kerana itulah kami berpuasa, yakni pada hari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kami lebih berhak dan lebih patut mengikut Nabi Musa dari kamu. Fasamahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan menyuruh supaya berpuasa pada hari itu. Lepas tu yang ni pun begitu jugalah, sama lagi yang satu lagi tu. Lepas tu riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu katanya, hari Ashura adalah suatu hari yang diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh orang Yahudi sebagai hari raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumuhu antum, kamu berpuasalah. Pada tu riwayat daripada Abu Musa lagi, kerana ahlu Khaybar, penduduk Khaybar berpuasa pada hari Ashura. Mereka menjadikan hari itu sebagai hari raya. Mereka memakaikan kepada isteri-isteri mereka pada hari itu perhiasan dan pakaian-pakaian baru, pakaian-pakaian yang cantik-cantik. Rasulullah SAW pun bersabda, fasumuhu antum, kamu pun berpuasalah. Riwayat daripada Ibnu Abbas,
Nabi SAW ditanya, dia ditanya tentang puasa pada hari Ashura. Faqala ma 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam illa hadha al-yawm. Saya tidak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada suatu hari kerana mencari kelebihan hari itu kecuali pada hari ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa satu bulan kecuali bulan ini, yakni bulan Ramadan. Yang satu lagi itu pun lagu itulah juga. Riwayat daripada Hakam bin A'raj, katanya saya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu dia sedang berbantalkan selimutnya dekat telaga Zamzam. Saya pun berkata kepadanya, ceritakan kepadaku tentang puasa Ashura. Dia pun berkata, bila engkau sudah nampak anak bulan Muharram, bilanglah pada pagi yang ke-9 hendaklah engkau berpagi dalam keadaan berpuasa. Qultu, saya pun berkata, begitukah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Dia berkata, ya. Diriwayatkan daripada Hakam bin A'raj, katanya saya bertanya Ibnu Abbas ketika mana dia sedang berbantalkan selimutnya dekat Zamzam tentang puasa Ashura, serupa dengan hadis sebelum itu juga. Diriwayatkan dari Abu Ghatafan bin Tarif al-Murri, dia berkata saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura dan menyuruh orang supaya berpuasa. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, itu adalah suatu hari yang diagungkan, yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalau pada tahun hadapan insya-Allah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Qala, kata Ibnu Abbas, tahun hadapan tidak sempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum itu. Dalam riwayat yang satu lagi ni, dia kata, kalau aku masih hidup lagi hingga ke tahun hadapan, pasti aku akan berpuasa pada hari yang ke-9, bukan pada hari yang ke-10. Dalam riwayat Abu Bakar, katanya maksudnya hari yang ke-9 itu sebagai hari Ashura lah. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang lelaki dari Bani Aslam pada hari Ashura. Disuruhnya orang itu mengisytiharkan di kalangan orang ramai bahawa sesiapa yang belum berpuasa hendaklah dia berpuasa. Sesiapa yang telah makan falyutimma shiyamahu. Sesiapa yang belum berpuasa, yakni niat puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Sesiapa yang telah makan, yakni pada waktu sahur dengan maksud berpuasa, falyutimma shiyamahu ila al-lail, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya hingga ke malam. Diriwayatkan daripada Rubai' binti Muawwidh bin Afra, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan orang pada pagi Ashura ke kampung-kampung Ansar yang berada di sekitar Madinah. Sesiapa yang berpagi dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesiapa yang berpagi dalam keadaan tidak berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan yang baki lagi dari harinya itu. Selepas itu kami pun berpuasalah, dan kami menyuruh kanak-kanak kami yang masih kecil di antara mereka, insya-Allah wa nadhhabu, kami akan menyuruh anak-anak kami yang masih kecil dari kalangan mereka yang masih kecil, insya-Allah suruh berpuasalah. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami pergi ke masjid, dan kami sediakan untuk mereka permainan dari bulu, permainan yang dibuat dari bulu. Bila salah seorang dari mereka menangis kerana lapar untuk nak makan, kami berikan permainan itu kepadanya indal iftar, dekat nak buka puasa tu. Diriwayatkan dari
Khalid bin Zakwan lagi katanya, saya bertanya Rubai' binti Muawwidh tentang puasa Ashura. Katanya Rasulullah SAW telah menghantarkan utusan-utusannya ke kampung-kampung Ansar. Lepas tu perawi ini menyebutkan seperti hadis Bishr juga, cuma dia ada sebut wa nasna'u ghaira annahu qala wa nasna'u lahumul lu'bah min al-'ihn, kami buatkan untuk mereka permainan dari bulu, fa nadhhabu bihi ma'ana, dan kami bawalah bersama kami bawa budak tu bersama kami. Bila mereka minta makanan, a'tainahum al-lu'bah, ataupun panadhabu bihi itu makna permainan itulah kami bawakan bersama kami. Bila mereka minta dengan kami makanan, kami berikan permainan itu untuk melalaikan mereka, supaya mereka dapat menyempurnakan puasa mereka. Kita tengok dulu. Ini satu lagi bab kita baca. Ini bab haram berpuasa pada 2 hari raya. Diriwayatkan dari Maula Ibni Azhar bahawa dia berkata, saya menyaksikan hari raya bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang dan bersembahyang, kemudian dia berpaling. Dari bersembahyang itu, selesai bersembahyang itu, dia pun berkhutbah, berucap di hadapan orang ramai. Dia berkata, sesungguhnya 2 hari ini adalah 2 hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa padanya, yaitu hari fitrikum min siyamikum, hari kamu berbuka dari puasa kamu, yakni hari habis puasa pada bulan Ramadan. Dan yang satu lagi ialah hari di mana kamu makan pada hari itu binatang kurban kamu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa pada 2 hari, yaitu hari raya haji, hari raya kurban, yaumil adha wa yaumil fitr, dan hari raya puasa, hari raya berbuka dari puasa, berhenti dari berpuasa, hari raya puasa lah kita panggil. Diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Qaza'ah, diriwayatkan dari Qaza'ah dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala sami'tu minhu hadithan, kata perawi ini, saya mendengar darinya satu hadis, fa'ajabani, saya pun merasa hairanlah. Faqultu lahu, adakah engkau mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Sa'id, fa'aqulu ala Rasulillah, adakah aku akan mengatakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tak dengar? Kata Abu Sa'id, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sesuai atau tidak boleh berpuasa pada 2 hari, yaitu hari Adha dan hari Fitr min Ramadan, hari habis berpuasa dari bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa pada 2 hari, yaitu hari Fitr dan hari Nahar, hari kurban, yakni hari raya kurban. Diriwayatkan dari Ziyad bin Jubair, katanya ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya telah bernazar untuk berpuasa sehari. Hari yang saya nazarkan itu kebetulan kena pada hari Adha, hari raya haji, ataupun syak perawi, hari raya Fitr, hari raya puasa. Ibnu Umar pun berkata, Allah Ta'ala memerintahkan supaya menyempurnakan nazar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula melarang dari berpuasa pada hari ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengerjakan puasa dari 2 puasa, yaitu puasa pada hari raya puasa dan puasa pada hari raya kurban. Begitulah. Panjang ni bab yang kita baca, ni bab yang kedua, bab puasa hari Ashura. Bab yang pertama kita baca malam ni, iaitu bab
puasa pada hari Arafah, iaitu pada hari orang wukuf di Arafah, iaitu hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Dalam hadis ini disebutkan bahawa sahabat-sahabat berselisih pendapat itu, ragu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah itu. Ragu. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, orang yang berpuasa pada hari itu dikafarahkan dosa untuk 2 tahun untuk dia. Atau dalam riwayat yang lain dikafarahkan dosa dia untuk tahun itu dan tahun berikutnya. 2 tahun dosa dia dihapuskan. Artinya puasa pada hari itu besar kelebihan dia. Takkan Nabi tak puasa? Dan dia kata begitu. Itu setengah-setengahnya fikir begitulah. Setengahnya pula fikir, takkanlah Nabi SAW nak puasa sedangkan dia larang berpuasa dalam perjalanan itu. Ada hadis dia juga yang melarang berpuasa dalam perjalanan. Kan dia di dalam perjalanan sebagai musafir juga ni. Berangkat daripada Madinah pergi ke Mekah tu, ini dalam perjalanan. Takkanlah dia nak puasa pula dalam keadaan dia larang berpuasa tu. Sebab puasa tu akan melemahkan. Bila ragu begitu, bahas begitu, sahabat pun nak tahulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun hantar. Di sini diceritakan Ummul Fadl, iaitu mak kepada Abdullah bin Abbas, isteri kepada Abbas lah. Ummul Fadl tu abang dia, abang kepada Abdullah bin Abbas. Dia pun hantar 1 mangkuk susu. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta dia. Dia pun minum susu. Dia minum susu. Menunjukkan dengan jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak puasa pada hari itu. Dan hak keliru tu pun hilanglah kekeliruannya. Perselisihan pendapat tu pun hilanglah. Begitu. Dalam riwayat ini dia kata berada, sama ada berada di atas untanya atau berdiri. Dia bangun cacar, berdiri. Tidak kata duduk dengan kaki berjuntai begitu, tidak. Tetapi sama ada dia tempat letak kaki pun dia berdiri situ, atau naik atas unta tu supaya nampak dengan terang. Boleh juga begitu. Supaya nampak dengan terang bahawa dia tidak puasa, tak ada lagi kekeliruan. Lepas tu dalam riwayat ni ada dikatakan daripada Ummul Fadl yang hantar tu susu tu. Dalam riwayat hak kemudian tu Maimunah, isteri dia sendiri. Hak mana sahab betul ni? Hak mana sahab betul? Betul kedua. Cuma orang anti hadis saja dia tidak faham. Dia kata, ni tengok sini kata Ummul Fadl, sini pula kata Maimunah yang kirim susu tu. Dia tidak faham. Hak sebetulnya kedua-duanya boleh. Sebab apa? Moga dia dua beradik. Maimunah tu mak saudara Ibnu Abbas. Maimunah tu ada beradik kepada Ummul Fadl itu. Padahal moga orang duduk sibuk ni, dua tu dia pakaklah kedua-dua tu. Setengah perawi kata dia sebab atas dasar dia nampak Maimunah itu. Maimunah tu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab isteri dia. Dia kata Maimunah bagi kirim tu. Tetapi hak tu kata asal dia melihat kepada asalnya, yang nak tahu tu, yang mengirim itu, iaitu Ummul Fadl, tetapi melalui Maimunah. Ataupun dia secara langsung pun boleh bagi, tak ada masalah. Dia secara langsung Ummul Fadl tu boleh bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghantar orang dia sendiri, bukan melalui Maimunah, tetapi dengan perbincangan dengan Maimunah tu terlebih dahulu. Boleh selesai tu, tidak jadi masalah. Nabi SAW pun minumlah susu tu. Khilaf ulama berkenaan dengan puasa pada hari Arafah ini. Khilaf ulama berkenaan dengan puasa pada hari Arafah ni. Ini dalam syarah Muslim ni, bakali ramai daripada kita ni adalah waktu tu, pakar waktu tu. Dia sebut di sini mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama
mengatakan elok tidak puasa pada hari Arafah, di Arafah, bagi orang yang mengerjakan haji. Bagi orang yang buat kerja haji itu, hak tu molek tidak puasa. Ibnul Munzir menyebutkan ini diriwayatkan dari Abu Bakar, hak kata molek tak puasa ni bagi orang yang buat kerja haji tu. Ini ada diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ibnu Umar, As-Thawri dan lain-lain lagi. Mereka ni semua mengatakan orang yang mengerjakan haji pada ketika wukuf di Arafah itu, hari yang ke-9 itu, lebih molek dia tidak puasa. Ibnul Munzir kata lagi, Ibnu Zubair dan Aisyah mengatakan molek puasa. Molek puasa bagi orang yang mengerjakan haji pun. Dan diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Al-As, ada juga riwayat molek berpuasa. Ishaq juga condong, Imam Ishaq juga condong kepada pendapat ini. Atha pula kata, dia kata puasa tu molek puasa kalau musim sejuk. Kalau musim panas tidak. Sebab musim sejuk hari pendek dan tidak memenatkan, dahaga sangat. Kalau hari musim panas, harinya panjang, lepas tu dahaga sangat, penat. Qatadah berkata tidak mengapa berpuasa kalau dia tidak menjadi lemah dengan sebab berpuasa itu untuk mengerjakan apa-apa ibadat yang diperlukan di situ, doa ke apa ke. Jumhur ulama yang mengatakan lebih elok orang yang mengerjakan haji itu tidak berpuasa pada hari itu, dia berpegang dengan hadis hak ni lah, iaitu Nabi SAW sendiri tak puasa pada hari itu. Dia pegang dengan hak ni. Kalaulah berpuasa pada hari itu lebih baik bagi orang yang sedang mengerjakan haji itu, tentu Nabi SAW puasa. Bila Nabi SAW tak puasa, ini menunjukkan hak lebihnya, iaitu tak puasa pada hari itu bagi orang yang mengerjakan haji. Sebab apa tidak berpuasa itu lebih sesuai dan baik untuk orang yang buat kerja haji. Orang-orang lain pula yang mengatakan elok berpuasa tu pada hari itu, dia pegang dengan hadis umum, hadis mutlak, iaitu puasa pada hari Arafah itu kafaratu sanatain, merupakan kafarah kepada 2 tahun. Kafarah kepada dosa 2 tahun bagi seseorang itu. Dia pegang dengan umum tu. Tetapi jumhur ulama mengatakan hak tu kelebihan tu ada tu kepada orang yang tidak buat kerja haji, hak duduk di rumah masing-masing. Hak tu ada kelebihan tunya. Kalau begitu boleh dihimpunkan kedua-dua hadis itu, boleh dijamakkan kedua-dua hadis, boleh dipakai kedua-dua hadis itu. Yang kata lebih molek tak puasa tu bagi orang yang buat kerja haji. Hak kata lebih molek puasa tu bagi orang yang tidak pergi Mekah. Hak duduk di rumah masing-masing, hak tu molek lah kalau dia puasa. Begitu. Begitulah pendapat jumhur ulama berhubung dengan masalah ni. Lepas tu dalam hadis ni banyak pengajaran yang boleh didapati daripada hadis ni. Di antaranya wukuf dalam keadaan berkenderaan itu lebih baik. Itu di antaranya. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga ni, lebih molek. Dan inilah kata Imam Nawawi yang sahih dari mazhab kita, dari mazhab Syafi'i begitulah. Tapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan orang yang tidak berkenderaan itu lebih afdal. Ada pula yang mengatakan serupa, sama ada berkenderaan atau tidak berkenderaan, serupa. Sama, ataupun kalau kita nak memperincikan masalah tu, kita kata bagi orang yang mungkin akan penat dia, akan letih, akan uzur dia, sekiranya tidak berkenderaan, baiklah kenderaan. Bagi orang yang dia kuat, lebih baik tidak berkenderaan. Di antaranya dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa harus minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri boleh, harus. Sebab apa? Nabi SAW sendiri minum sambil berdiri.
Setengah kata minum sambil berdiri ni kalau air zam-zam saja. Tak. Dalam hadis-hadis banyak sebut minum air, kau minum apa, kau boleh sambil berdiri. Harus sambil berdiri. Sama ada berdiri di atas kenderaan atau tidak di atas kenderaan, boleh. Minum apa pun boleh. Setengah-setengah orang dia kata kalau minum sambil berdiri jadi penyakit apa ni, ulu urai lah, macam-macam dia kata, jadi penyakit busung lah, besar batu lah, dia kata. Itu tidak berasas semua tu. Itu hanya nak menakut-nakutkan saja, tidak terbukti. Di antaranya harus memberi hadiah kepada Nabi SAW. Boleh beri hadiah. Sahabat-sahabat biasa memberi hadiah kepada Nabi SAW. Sebab apa disebutkan hadiah? Sebab Nabi SAW tidak menerima sedekah. Tidak menerima sedekah. Kalau orang nak bagi, nak suruh dia ambil, banyak kata hadiah. Hadiah. Di antara yang boleh disimpulkan lagi di sini daripada hadis ini ialah harus boleh menerima hadiah daripada perempuan. Hak bui itu perempuan ajnabiyah, perempuan asing, bukan mahram kita, perempuan asing. Macam Ummul Fadl, perempuan lain boleh terima hadiah daripada dia. Perempuan yang bersuami pun boleh. Macam di sini, perempuan yang bersuami, asalkan diyakini tentang kebaikan agamanya. Asalkan kita tahu dia orang baik, tak ada apa, bolehlah kita terima. Takut-takut nanti timbul fitnah pula, nanti orang buat fitnah pula. Itu pun bimbang juga. Kalau tidak ada kebimbangan itu, dalam keadaan biasa, hadiah daripada perempuan boleh diterima. Begitu juga lelaki nak beri hadiah kepada perempuan pun tak apa, dalam keadaan terkawal lah. Tidak disyaratkan seseorang itu bertanya, perempuan itu hak dia sendiri ke dia hadiah tu ke hak suami dia. Tidak syarat. Tidak syarat. Ini menunjukkan perempuan itu boleh menguruskan sendiri, apalagi kalau harta dia sendiri. Kalau hak suami dia pun sekira-kira yang dia belanjakan itu tidak memudaratkan, tidak menjejaskan kedudukan keuangan dia, tak apa. Sama ada suami dia izin ke tidak izin. Sebab apa? Nabi SAW tak tanya hak siapa dia, kamu sendiri ke, suami kamu izin ke atau tidak izin, tak ada. Menunjukkan bolehlah, tak apa. Tidak syarat, terutamanya kalau kepunyaan dia sendiri. Kepunyaan dia sendiri tidak disyaratkan dia minta izin daripada suami dia untuk menguruskan. Cuma Imam Malik mengatakan tak boleh kalau lebih daripada 1/3. Kalau kurang daripada 1/3 boleh, dia nak urus sendiri, ikut dia lah, dia nak apa. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, lebih pada 1/3 pun dia boleh. Cuma itu dari segi hubungan suami isteri, mungkin pendapat suami lebih baik didengar, supaya dia tidak sewenang-wenang, nanti susah pula. Susahnya susah kedua atas dasar satu saja. Dari segi harus, memang harus boleh perempuan menguruskan harta dia. Tidak ada pula satu pun pendapat yang mengatakan perempuan ni mesti walaupun harta dia pun kena tanya suami dia, kena tanya suami dia. Tak ada lagu tu. Sebab ada orang yang dia nak uguh isteri dia, dia kata apa-apa kena royak ke dia, tak boleh. Tak boleh, dia bertanggungjawab, kena syarat dia dulu izin. Tidak begitu, tak betul itu, tidak ada asas sama sekali begitu. Ada juga orang yang macam tu, dia nak kontrol isteri dia tu, dia buat begitu, dia kata hukum begitu, tak betul macam tu. Perempuan dia ada hak dia sendiri. Itulah kata Imam Nawawi, itulah mazhab kita dan mazhab jumhur ulama. Lebih daripada 1/3 pun perempuan itu boleh menguruskan hartanya sendiri. Lepas pada tu tak apalah. Umair, di sini mungkin keliru bagi orang-orang yang tidak erti, dia keliru, dia tidak biasa dengan kitab-kitab hadis ini. Sebab itulah dia kena mengaji sebenarnya. Kalau tidak mengaji, nak buat kajian tentang hadis sendiri, boleh jadi anti hadis sungguh kalau lagu tu. Sebab sini dia kata Umair maula Abdullah bin Abbas. Di tempat asal lagi dia kata Umair maula Ummul Fadl.
Mana ni? Adakah dia kongsi dua tu? Ni Umair Maula Ibnu Abbas, tu Umair Maula Ummul Fadl. Lain-lain kata dia bercanggah. Itu tak ada jadi percanggahan apa-apa. Sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab hadis, syarah hadis, misalnya kita baca Muslim, tengok bawah tu hak Imam Nawawi kata apa dia? Hak sebenarnya dia kata Maula itu Maula Ummul Fadl. Dalam satu riwayat Maula Ibnu Abbas. Hak jelasnya Maula Ummul Fadl. Hak sebenarnya kata dia dipanggil Maula Ibnu Abbas. Bukhari dan lain-lain imam mengatakan ia Umair itu adalah Maula Ummul Fadl haqiqatan. Sebenarnya orang panggil dia Maula Ibnu Abbas pasal dia selalu duduk dekat Ibnu Abbas, pergi mari dengan Ibnu Abbas. Boleh dikatakan Ummul Fadl ni biarkan dia ni banyak berkhidmat kepada Ibnu Abbas. Sebab itulah dikatakan Maula Ibnu Abbas. Tidak salah waktu tu. Biasa lagu tu. Lepas tu dia sendiri pun senang kalau orang kaitkan dia tu, hubungkan dia tu dengan Ibnu Abbas. Sebab itulah dia dikenali dengan Maula Ibnu Abbas. Banyak, bukan contoh ni saja, banyak lagi di tempat lain. Misalnya kata dia Abu Murrah Maula Ummu Hani binti Abi Talib. Orang panggil juga Maula Aqil bin Abi Talib. Pasal apa? Hak sebenarnya dia ni Maula Ummu Hani, tetapi apa orang panggil Maula Aqil bin Abi Talib? Maula ni makna hamba yang dibebaskan. Tu pasal dulu kita sebut dah, takut tak ingat. Maula tu hamba yang dibebaskan. Dulu asal dia hamba orang tu, lepas tu dia bebaskan. Maula Aqil bin Abi Talib, sebab itulah, sebab dia ni selalu duduk berkhidmat dan mengaitkan diri dia tu dengan Aqil bin Abi Talib. Serupa juga dengan Miqsam Maula Ibnu Abbas. Miqsam Maula Ibnu Abbas. Hak ni pun bukan Maula dia sebenarnya, tapi oleh kerana dia rapat dengan Ibnu Abbas dikatakan Maula Ibnu Abbas. Begitulah. Lepas pada tu puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura. Hak ni pun khilaf juga ulama. Ada ulama mengatakan sudah mansuh hak ni. Sudah mansuh. Tak ada dah puasa ni. Seperti yang dapat kita lihat dalam riwayat Ibnu Umar dan juga riwayat Ibnu Mas'ud tadi yang kita baca tadi. Dia kata dulu memanglah puasa. Lepas pada tu Nabi SAW telah meninggalkannya. Tak puasa dah. Lepas pada tu ditinggalkan. Bila sudah turun perintah puasa bulan Ramadan itu, tak ada lagi waktu. Maksud turika itu sudah dimansuhkan. Kita tak boleh buat lagi. Dengan sebab itulah dia, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, pada hari itu dia makan. 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 Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat mengatakan bahawa masih lagi sunnah, tetap sunat, tetap molek puasa pada hari Ashura itu. Tetapi tidak wajib. Dulu adakah wajib? Khilaf waktu itu. Sebelum puasa bulan Ramadan ni adakah wajib? Setengah ulama mengatakan tidak wajib, daripada dulu lagi. Cuma dulu kuatlah, galakkan tu kuat. Bila mari hak puasa ni, puasa bulan Ramadan ini, galakkan itu tidak kuat mana. Boleh saja. Tidaklah kata sunat tu muakkad. Tidak sunat muakkad. Adapun dulu sunat muakkad. Ada yang mengatakan dulu wajib. Di antaranya Imam Abu Hanifah mengatakan dulu wajib. Lepas pada tu mari puasa bulan Ramadan ini tak ada dah wajib. Yang adanya sunat. Kesimpulannya, orang-orang yang menerima puasa Ashura ni masih ada, dia terima semuanya sebagai sunat. Sebagai sunat. Semuanya sepakat waktu tu. Tak ada orang kata wajib. Sekarang dia tak ada. Antara sunat dengan sudah dimansuhkan, tak ada langsung. Hak tu je kalau ada. Lepas tu satu lagi khilaf dalam masalah ni, apakah yang dimaksudkan dengan hari Ashura itu? Iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Satu pendapat.
Satu lagi pendapat Ibnu Abbas, hari yang ke-9. Itulah yang dikatakan Ashura. Hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Hari yang ke-9, bukan hari yang ke-10. Dua pendapat. Orang yang mengatakan hari yang ke-10, dia mengambil kira Ashura daripada Ashr, 10. Waktu lebih sesuai lah, kita kata hari yang ke-10. Dan memang Nabi SAW duduk puasa pun sebelum pada tu, berdasarkan hadis-hadis yang kita baca tadi, iaitu pada hari yang ke-10. Buktinya waktu terakhir tu yang kita baca tadi, Nabi SAW kata, kalau bila orang kata ini hari orang Yahudi puasa, Nabi SAW pun kata, kalau aku hidup lagi tahun depan, aku nak puasa pada hari yang ke-9. Menunjukkan yang selalu dia berpuasa sebelum itu ialah pada hari yang ke-10, bukan hari yang ke-9. Tetapi ulama macam Ibnu Abbas itu, yang mengatakan hari yang ke-9 itu dia pegang berdasarkan sunnah hammiyah, orang panggil berdasarkan sunnah hammiyah, iaitu sunnah Nabi SAW menyatakan keinginan dia, walaupun dia tak ada buat waktu itu, orang panggil sunnah hammiyah. Hak Nabi SAW nak buat tapi dia tak ada buat, hak itulah hak lebih baik, kata dia. Ada pula orang yang mengatakan kedua-dua tu molek, iaitu puasa pada hari yang ke-9 dan ke-10, supaya tidak serupa dengan Yahudi, supaya tidak serupa dengan Yahudi. Hari yang ke-9 pun puasa juga, hari yang ke-10 pun puasa juga. Tapi bagi Ibnu Abbas, dia mengatakan puasa hari yang ke-9 saja. Sebab Nabi SAW tak kata kalau tahun depan aku nak puasa pada hari yang ke-9 dan ke-10. Dia kata aku nak puasa pada hari yang ke-9. Artinya hari yang ke-10 tu tak ada. Tak ada. Yang adanya hari yang ke-9. Walau bagaimanapun, jumhur ulama mengatakan ada lebih baiknya kedua-duanya, iaitu hari yang ke-9 dan ke-10 kalau nak buat, supaya tidak serupa dengan Yahudi. Dan Yahudi dia berpuasa pada hari yang ke-10. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua perlu diketahui, iaitu Nabi SAW berpuasa ni, Ashura ni, adakah kerana mengikut orang Yahudi? Setengah-setengah hadis yang kita baca tadi nampak macam bila Nabi SAW pergi ke Madinah, dia pun tengok orang Yahudi, dia pun tanya, macam dia tak tahu sebelum betul, apa sebab kamu puasa? Mereka pun wayak gini. Nabi SAW pun kata, kamu puasalah. Seseorang yang sebelum itu dia tidak berpuasa, dia tidak tahu. Tetapi melalui riwayat-riwayat sebelum itu yang kita baca sekian banyak tadi, menunjukkan Nabi SAW telah pun berpuasa semasa di Mekah lagi. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliah pun puasa juga Ashura itu. Ini Nabi SAW tahu dan buat sebelum daripada dia pergi ke Madinah lagi. Lepas tu pergi ke Madinah tu kebetulan puasa, Nabi SAW tanyalah, ataupun dia sudah tahu dah, tapi tanya tu nak suruh kemah lagi, biar dia sendiri royak apa kaitan. Dan Nabi SAW puasa dulu tu buat apa sebab? Sebabnya serupa juga. Bila mereka tu sendiri royak, mereka itu ahli kitab, pengikut Nabi Musa, royak bahawa hak ni sebab ni. Pada Nabi SAW pun sebab tu lah. Dia kata kita lebih patut dengan Nabi Musa tu, kita lebih patut dengan Nabi Musa. Sebab itu kita puasa dulu lagi, kita tahu dah waktu tu. Pada dia memang kalau kita tanya dia pun dia cerita lagu tu juga. Begitu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni serupa dengan Nabi-Nabi dulu juga. Dia tidak ada permusuhan, tidak ada perbezaan di antara sesama Nabi itu. Nabi SAW kata, nahnu ahaqqu bi Musa, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak ataupun aula, lebih aula dengan Nabi, dengan Musa ni dari kamu. Dia tidak kata dengan Yahudi ke, dia tidak kata dengan Musa, kaitan itu dengan Musa. Bukan Nabi SAW mana menyatakan suka dia kepada agama Yahudi, tak, tidak suka. Dia kata lebih berhak, lebih patut, lebih dekat, lebih sesuai dengan Nabi Musa. Sebab apa kita itu? Sebab Nabi Musa pun suka dia pasal dia berjaya dalam menghadapi Fir'aun. Pas Nabi SAW pun suka juga bila Nabi Musa suka. Ada pun orang-orang Yahudi tu, hak kata agama Yahudi tu dia sudah banyak menyeleweng,
Dia selewengkan ajaran Nabi Musa hak sebenarnya. Dengan sebab itu Nabi SAW kata kita lebih patut dengan Nabi Musa, sebab kita royak, kita sebarkan ajaran Nabi Musa hak sebenar. Adapun mereka tidak, dia selewengkan. Kita tidak setuju dengan puak-puak dia, kita setuju dengan Nabi Musa. Begitu. Kebetulan hak tu serupa, hak tu serupa. Banyak lagi hak tidak serupa, hak dia selewengkan. Begitu. Sebelum difardukan puasa bulan Ramadan ini, Nabi SAW memang suruh sahabat-sahabat dia berpuasa pada hari Ashura itu. Hari Ashura tu, hari itulah hari yang ke-10 tu. Di sini tak ada sebut. Dalam riwayat Musnad Ahmad ada disebutkan di antara sebab kelebihan pada hari itu, iaitu Nabi Nuh, Nabi Nuh, perahu dia tu, bahtera dia tu berhenti bila surut banjir tu di atas bukit Judi tu, berhenti di situ. Dan sebagai suka, tanda gembira, Nabi Nuh berpuasa. Serupa juga dengan hak tu. Lepas tu hak cerita surah gapo tu, hak tu kemudian berlaku. Hak tu tak ada gapo hak surah tu. Cerita kemudian berlaku. Adapun sekadar tadi suka puasa, hak tu ya Allah. Kalau ikut tu. Pas cerita surah ni tak ada puasa gapo. Kau nak makan pula hak tu. Kalau mengikut sebetul hak ni, hak Nabi SAW tunjuk ni, puasa. Bila puasa, bila nak makan surah? Tak ada surah. Hak orang duk buat ni tak ada puasa dah lah, dah makan surah. Begitu. Jadi hak tu tak ada tu cerita tu. Cerita kemudian buat surah. Setengah-setengah tempat masih lagi. Hari ni dah muka hari raya. Hari raya, dia bagi kepada anak isteri dia pakai comel-comel. Di setengah-setengah tempat ada lagi dalam dunia Islam ni, ada lagi. Yang nak tahu, kalau di India ada setengah-setengah tempat tu, masih lagi buat lagu tu. Sedangkan dalam hadis ni dia rakyat orang Yahudi buat lagu tu, bukan Nabi SAW buat lagu tu. Kalau hari raya, bagi kita hari raya ni hari makan, hari raya tak boleh puasa. Ni suruh puasa, apa makna raya ni? Bukan raya bagi kita. Itu satu cara kita buat serupa dengan Nabi Musa dulu atau Nabi Nuh dulu, begitu. Hak ni pula mewah-mewah dengan makanan. Sama ada macam tempat kita buat surah ke, ataupun setengah-setengah tempat tu pakai baju comel-comel. Hak dalam hadis ni disebut itu perbuatan orang Yahudi tu, lagu tu. Bukan perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW tidak buat gitu. Dia tidak anggap itu sebagai hari raya, hari ibadat, hari puasa. Dan puasa itu adalah salah satu bentuk kesyukuran. Bukan syukur-syukur ni dalam bentuk makan saja. Puasa itu pun satu bentuk kesyukuran juga. Seperti mana yang tersebut di dalam hadis-hadis ni. Lepas pada tu lain-lain tu nampaknya tak ada itu mana, dah lebih kurang. Panjang hadis ni. Wallahu a'lam wa akhir da'wana.